sejahtera kepada Encik Navin, para panel dan juga para penonton yang dikasihi sekalian. Yang di sebelah kanan saya adalah panel 1 iaitu Chin Jiachi, dan di sebelah kiri saya adalah panel 2 iaitu Chan Xing. Dan saya selaku moderator pada sesi forum hari ini, saya Crystal Siarosing. Selamat datang ke forum ilmiah kita pada hari ini yang bertemakan isu dan cabaran dalam pembentukan persekitaran yang berkualiti dalam di prasekolah ataupun taska sejajar dengan era digital dan AI secara kolaboratif. Forum ini dianjurkan bersempena dengan PKK 1104 dan bertujuan untuk mengupas secara mendalam bagaimana teknologi digital dan AI memberi kesan terhadap pendidikan awal kanak-kanak, serta sebagai seorang pendidik bagaimana kita dapat bersama-sama untuk membentuk persekitaran yang selamat, berkualiti dan menyokong perkembangan holistik kanak-kanak. Bagi memulakan forum saya ini, saya ingin memulakan dengan soalan yang pertama kepada panel 1, iaitu sebagai seorang bakal prasekolah, apakah maksud sebenar persekitaran yang berkualiti dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak? Terima kasih soalan moderator yang diberi tadi. Pada pendapat saya, persekitaran berkualiti merangkumi aspek fizikal, emosi dan juga sosial. Selain itu, persekitaran berkualiti ini bukan sekadar persekitaran yang bersih dan ceria, tetapi guru yang positif dan juga pembelajaran yang sesuai dengan tahap pendidikan awal kanak-kanak. Selain itu, psikososial, fizikal kanak-kanak serta keselamatan kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Saya ingin menambah sedikit penangan. Persekitaran berkualiti dari dasar KPM, persekitaran berkualiti juga turut melibatkan pematuhan kepada standard pendidikan awal kanak-kanak kebangsaan seperti yang digariskan dalam Dasar Pendidikan Awal Kanak-kanak Negara. Perkembangan pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan iaitu AI, Artificial Intelligence, telah membawa perubahan yang besar dalam pelbagai sektor termasuk pendidikan awal kanak-kanak. Dalam usaha membentuk persekitaran yang berkualiti di prasekolah dan taska, integrasi kurikulum dengan teknologi telah menjadi satu keperluan. Namun integrasi kurikulum ini tidak terlepas daripada menghadapi pelbagai isu dan cabaran. Integrasi kurikulum dengan AI merujuk kepada gabungan kandungan, kaedah dan hasil pembelajaran pendidikan awal dengan penggunaan teknologi berasaskan kecerdasan buatan, dan ini juga termasuk penggunaan aplikasi interaktif, pembelajaran adaptif dan juga sebagainya. Maklumat utama integrasi ini adalah untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan kualiti perkembangan kanak-kanak secara holistik. Dan sedangkan era digital ini semakin berkembang, saya ingin bertanyakan kepada panel 1 dan panel 2, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam memastikan perkembangan persekitaran yang berkualiti dalam kalangan pendidikan awal kanak-kanak ini? Pada pendapat saya, yang pertama, terlalu menumpukan kepada fokus akademik seperti kemahiran menulis, membaca dan juga matematik. Ini telah memberikan penekanan kepada kanak-kanak kurang berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain. Selain itu, persekitaran juga merupakan salah satu faktor menyebabkan kanak-kanak kurang berinteraksi, seperti ruang yang sangat sempit. Ini juga merupakan faktor menyebabkan kanak-kanak sukar untuk berinteraksi dengan rakan yang lain dan akan mewujudkan suasana persekitaran di prasekolah kurang menyeronokkan. Saya berpendapat bahawa isu kekangan kemahiran guru merupakan isu yang sangat besar dalam usaha
pembentukan persekitaran berkualiti di prasekolah. Kebanyakan guru prasekolah, mereka memiliki latar belakang latihan yang lebih konvensional dan mungkin mereka kurang terdedah kepada pendekatan teknologi terkini dalam pendidikan awal kanak-kanak. Hal ini menyebabkan mereka kurang yakin dan kurang mahir dalam menggunakan teknologi seperti peranti pintar, aplikasi pembelajaran digital dan juga perisian AI. Dan tambahan pula, ada guru mereka anggap penggunaan teknologi ini akan mengganggu interaksi sosial antara murid dan juga menjejaskan perkembangan semula jadi kanak-kanak. Hal ini lalu mereka memilih tidak menggunakannya langsung. Saya setuju dengan awak panel 2. Akibat kekanan ini, proses pengajaran dan pembelajaran murid selalunya menjadi kurang interaktif dan tidak sejajar dengan gaya pembelajaran generasi kini yang lebih responsif terhadap teknologi. Dan panel 1, pada sudut pandangan awak, adakah perkembangan teknologi digital dan AI membawa cabaran kepada keselamatan dan privasi kanak-kanak? Ya, penggunaan AI dan teknologi membawa cabaran kepada persekitaran kanak-kanak kerana AI kerana kanak-kanak merupakan golongan yang sangat mudah untuk terdedah kepada penggunaan teknologi dan AI keselamatan kanak-kanak terutamanya penggunaan teknologi pada masa kini semakin meluas dan golongan ini mudah terdedah kepada penyalahgunaan gambar atau video. Ini telah memberikan gangguan kepada kanak-kanak dan juga ibu bapa. Ibu bapa akan berasa risau dan ketakutan kerana disalahgunakan penggunaan AI ini. Selain itu, pihak pengurusan hendaklah menjalankan tugas untuk melindungi hak kanak-kanak mereka. Kanak-kanak pada zaman sekarang, mereka membesar dalam persekitaran yang penuh dengan rangsangan digital. Hal ini jika guru gagal menggunakan pendekatan mereka, ini akan menjadikan proses pembelajaran di prasekolah menjadi kurang menarik dan tidak relevan. Dan menurut kajian Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2021, jika setiap guru menguasai teknologi digital, hal ini akan memberi impak yang positif terhadap kreativiti dan juga keberkesanan dalam proses pembelajaran. Dan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi cabaran ini ialah boleh menyediakan program latihan profesional berurusan yang memberi fokus kepada pengaplikasian teknologi dan juga AI. Dan selain itu, pihak pentadbiran sekolah juga boleh mewujudkan sistem mentor-mentee, iaitu guru yang lebih mahir. Mereka boleh membantu rakan sejawat mereka yang masih kurang mahir dalam penggunaan teknologi. Selain itu, guru-guru juga digalakkan untuk menerapkan aplikasi pendidikan seperti Kahoot, Quizy ataupun Padlet yang boleh bersifat interaktif dan boleh sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan kemahiran digital guru, tetapi juga boleh menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyeronokkan. Institusi pendidikan juga boleh mengamalkan penggunaan teknologi kos rendah seperti projektor, papan pintar terpakai atau aplikasi yang boleh digunakan secara luar talian untuk menjimatkan kos. Pendekatan ini akan memastikan setiap kanak-kanak mendapat peluang yang sama dalam mengakses pembelajaran yang berkualiti dan tidak kira latar belakang geografi ataupun ekonomi. Namun peralatan digital yang sesuai untuk digunakan pakai dalam di prasekolah ataupun taska, rasanya kosnya akan agak tinggi dan bukannya mampu ditanggung oleh setiap prasekolah ataupun prasekolah. Apakah pandangan anda panel 1? Pada pandangan saya, kos penyediaan peralatan digital
sangat tinggi dan juga merupakan beban kepada pihak pengurusan. Ini seperti di dalam bandar dan juga luar bandar. Di dalam bandar menggunakan penggunaan digital kerana bandar mempunyai kemampuan untuk menggunakan peralatan digital ini, tetapi di luar bandar pula akan kurang canggih. Ini akan menyebabkan ketidaksamarataan dan juga kos yang sangat tinggi terhadap guru yang profesional untuk mengetahui cara untuk menggunakan peralatan digital, dan guru tersebut hendaklah pergi ke latihan untuk mengetahui cara menggunakan. Itu sahaja dari saya. Saya amat setuju apa yang dikatakan oleh panel 1. Selain itu, terdapat juga isu keterbatasan kemudahan dan infrastruktur digital dalam prasekolah. Terdapat banyak prasekolah di Malaysia, khususnya di kawasan pedalaman, mereka tidak mempunyai kelengkapan asas seperti sambungan internet berkelajuan tinggi, peranti digital, slide pintar, perisian dan juga perisian pendidikan moden. Kekurangan semua ini berpunca daripada kekangan bajet, lokasi yang sukar diakses, dan mungkin keutamaan masih diberikan oleh aspek tradisional dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan akibat daripada kekurangan ini, jurang digital semakin melebar dalam institusi pendidikan antara bandar dengan luar bandar. Kanak-kanak yang di kawasan pedalaman, mereka mungkin tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan teknologi moden seperti rakan sebaya mereka di bandar. Dan ini bukan sahaja akan menjejaskan pengalaman pembelajaran mereka, malah juga akan mengikat kemahiran digital mereka yang akan digunakan pada masa hadapan. Langkah yang boleh mengatasi cabaran ini termasuklah kerajaan dan agensi haruslah mempegiatkan usaha dalam membekalkan peralatan dan juga kemudahan infrastruktur digital dalam kawasan pendalaman. Kerjasama pihak swasta menerusi program tanggungjawab sosial korporat juga boleh menyumbangkan peranti seperti tablet komputer kepada prasekolah yang memerlukan. Namun dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, integrasi AI masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya diterokai secara menyeluruh. Kebanyakan kurikulum prasekolah yang sedia ada tidak direkap untuk menyepadukan teknologi seperti AI secara berkesan. Yang ini telah menyebabkan berlaku ketidaksesuaian antara objektif pembelajaran awal kanak-kanak dengan potensi teknologi yang ingin digunakan. Kandungan digital yang dibangunkan berasaskan AI ini untuk kanak-kanak prasekolah masih terhad, terutamanya yang sesuai dengan budaya tempatan, perkembangan kognitif awal dan pendekatan pembelajaran berpusatkan kanak-kanak. Menurut statistik menurut satu statistik, 18% institut prasekolah mempunyai akses kepada perisian pembelajaran berasaskan AI yang sesuai. Yang ini telah membuktikan bahawa masih lagi kekurangan bahan pembelajaran interaktif AI dan telah menjadi penghalang. Dan guru juga menghadapi masalah seperti mencari sumber interaktif berasaskan AI yang boleh digunakan dalam bilik darjah secara efektif, terutamanya di kawasan luar bandar yang mungkin kurang kemudahan teknologi. Dan banyak lagi pendidik tidak lagi terdedah atau mempunyai latihan yang berkaitan dengan AI. Yang ini telah menyebabkan kekeliruan, kebimbangan tentang kegunaan AI dan juga kekurangan garis panduan ataupun modul latihan yang boleh membantu guru dan untuk memahami AI, bagaimana AI dapat menyokong proses pembelajaran secara holistik tanpa mengabaikan keperluan emosi, sosial dan fizikal kanak-kanak. Selain itu, terdapat juga isu ketagihan skrin dalam isu
Kedagingan skrin juga merupakan satu isu yang sangat besar dalam usaha untuk membentukkan persekitaran berkualiti di prasekolah. Perkembangan era digital ini juga menyebabkan peningkatan ketera dalam masa yang digunakan oleh kanak-kanak dengan skrin, sama ada melalui telefon pintar, televisyen, dan juga komputer ataupun tablet. Ketagihan skrin telah menjadi sangat isu yang besar, akan mengancam persekitaran berkualiti di prasekolah. Ramai ibu bapa mereka akan menggunakan peranti digital sebagai alat untuk menghiburkan ataupun menenangkan kanak-kanak mereka. Hal ini akan menjadikan kanak-kanak mereka lebih bergantung kepada skrin sebagai hiburan ataupun rangsangan. Dan kesan ini sangat membimbangkan. Kanak-kanak mereka akan menjadi kurang fokus ataupun mudah hilang tumpuan dalam kelas dan juga kurang terlibat dalam aktiviti sosial. Dan kanak-kanak juga akan menunjukkan penurunan dalam perkembangan bahasa kerana mereka kurang berinteraksi dengan manusia sebenar. Dan ini juga akan menjejaskan kesihatan fizikal kanak-kanak kerana mereka mengurangkan aktiviti motor kasar seperti berlari, melompat ataupun bermain di luar kelas. Menurut kajian American Academy of Pediatrics pada 2020, pendedahan skrin yang berlebihan akan menyebabkan masalah emosi, kelemahan bertuturan dan juga gangguan tidur dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Sebagai langkah untuk mengatasi cabaran ini, guru dan ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatasi isu ini. Di rumah, ibu bapa boleh menetapkan masa skrin yang bersesuaian dan juga mengalahkan aktiviti fizikal dan juga interaksi keluarga dengan kanak-kanak. Manakala di prasekolah, guru-guru boleh mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran secara seimbang dan juga bijak. Contohnya, guru-guru boleh menggunakan video animasi pendek untuk memperkenalkan topik yang baharu dan kemudian mengikuti dengan aktiviti bermain peranan, perbincangan kumpulan dan juga aktiviti yang lain boleh merangsang minat dan perkembangan kanak-kanak. Panel 1, adakah ada apa-apa lagi cabaran yang dihadapi dalam usaha untuk meningkatkan kualiti di pendidikan awal kanak-kanak? Antara cabaran yang pertama ialah cabaran kos untuk penambahbaikan pembelian peralatan penggunaan digital. Ini merupakan salah satu kos yang sangat mahal. Panel 2, ada apa-apa pandangan lagi? Itu saja daripada saya. Terima kasih ahli-ahli panel atas pandangan yang bernas dan praktikal, dan sampailah penghujung forum ini. Sebagai penutup, saya menyeru agar kita semua tidak kira sama ada kita sebagai pendidik, ibu bapa, pelajar ataupun warga masyarakat, terus bekerjasama secara berterusan untuk membina ekosistem pendidikan awal yang mampan dan selamat buat generasi masa depan. Dengan itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panelis yang sudi berkongsi pandangan dan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada semua penonton dan juga peserta forum yang telah mengikuti forum ini dengan penuh perhatian. Sekian, saya akhiri forum ini dengan ucapan ilmu untuk semua generasi bijak bersama. Terima kasih dan jumpa lagi pada forum yang akan datang.